Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua fanpage Pekin Energy dan juga follower untuk Pekin Energy di YouTube channel, di channel YouTube. Okey, sebelum saya mulakan untuk video ni, saya harap tuan-tuan semua dapat follow page saya iaitu Pekin, okey, di fanpage Facebook, dan juga subscribe channel kita di YouTube, okay, iaitu Pekin Energy channel. Boleh tengok dekat YouTube dan tengok video-video yang kita terangkan tentang solar system. Okey, dan hari ni adalah penerangan seterusnya iaitu part kelima. Saya akan explain untuk bateri, okey, bateri dalam sistem solar, okey. Banyak sangat bateri dekat Malaysia ni, dan banyak juga orang pakai untuk nak DIY solar ni. Okay. Jadi hari ni saya akan explain satu persatu tentang bateri yang sesuai ataupun apa kelebihan dan kekurangan tentang setiap bateri yang ada dekat Malaysia ni dan kebanyakannya orang guna untuk projek solar. Okay. Dan yang pertama sekali saya akan explain tentang bateri lori. Okay. Okay, pastinya saya rasa ramai yang tahu tentang bateri lori ni. Okay, jadi dekat sini saya akan explain macam mana kita nak tentang bateri lori ni. Okay, ini adalah gambaran bateri lori. Okay, ini adalah gambaran bateri lori. Okay, untuk bateri lori ni saya tak cakap dia tak sesuai untuk buat sistem solar. Boleh dikatakan bukanlah tak sesuai, tapi dia boleh digunakan untuk sistem solar, tapi bukanlah untuk long term punya projek. Sebab bateri ni memerlukan maintenance. Okay, dia kena ada maintenance. Apa itu maintenance dia? Okay, maintenance dia sebab dia bateri dia mempunyai air. Okay, kena jaga untuk maintenance air dia. Jadi bateri solar untuk projek solar yang buat sendiri mungkin saya rasa okey. Tapi pada yang nak buat untuk projek customer ataupun untuk projek yang long term, saya tak suggest lah, sebab bateri ni perlukan maintenance yang kerap. Okay, untuk check air dan sebagainya, untuk jaga betul-betul dia punya ni. Jadinya, dan juga bateri ni kebiasaannya nak cakap tahan setahun pun jarang. Okay, ini yang kita boleh explain. Untuk bateri-bateri yang sesuai untuk kereta ni, untuk lori, untuk kenderaan ni, kita tak suggest untuk guna dalam sistem solar. Sebab untuk bateri-bateri lori ni, dia kebanyakannya fast charging, fast drain. Maksudnya dekat sini dia cepat penuh dan dia cepat habis. Itu masalah kepada bateri jenis kenderaan ni. Sebab dia dah direka ataupun dah didesign untuk kereta yang mengeluarkan M yang tinggi. Okay, dan dapat charging pun dari M yang tinggi. Maksudnya dekat sini macam bateri lori ni dia charging guna alternator. Ataupun bateri kenderaan lah senang cerita, dia charging guna alternator. Jadi alternator ni adalah satu arus elektrik yang stabil, yang dapat charge bateri ni dalam keadaan yang stabil. Itu jadi masalah. Untuk papan solar ni pula, charging dia tak stabil. Ada kadang turun, ada kadang naik. Itu yang jadi masalah bila kita charging dekat bateri lori. Itu yang kita dapat explain kepada anda semualah. Tapi tak salah untuk gunakan sistem, sebab dia still bateri dan dia tetap boleh digunakan. Cumanya kita tak suggest untuk guna bateri lori. Okay, itu tentang bateri lori. Alright. Jadi seterusnya adalah bateri. Okay, saya akan explain tentang ni pula. Okay. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada bateri yang kedua. Okay. Bateri kedua adalah bateri kereta. Okay, bateri kereta ni pun sangat-sangat popular. Sangat-sangat popular orang guna. Okay, dekat dalam sistem solar. Banyak yang DIY guna sistem solar. Sebab bateri ni free maintenance. Okay, ramai yang tahu. Bateri ni free maintenance. Dia tak ada perlu nak check air macam sebelum ni bateri lori. Cuma yang jadi isu untuk bateri ni pula, bateri ni still juga bateri kenderaan. Dan dia perlukan arus
elektrik yang dicas dengan keadaan yang stabil. Okey, dia bukanlah didesign untuk bateri kegunaan solar. Macam saya cakap tadi, boleh digunakan, okey, boleh digunakan, tapi cuma kita tak juga suggest. Tapi kepada projek-projek yang sederhana ataupun projek-projek mini, DIY projek mini, itu kita kita bolehlah untuk kita gunakan untuk projek-projek mini. Tapi kalau untuk projek-projek yang besar yang menggunakan peti ais ke dan sebagainya, kita suggest janganlah. Mungkin untuk yang masa mula-mula kita pasang tu memang saya rasa tak ada masalah lah. Tapi untuk jangka masa yang lama ataupun jangka masa yang panjang, dia akan habis. Dia akan cepat habis. Dan dia akan cepat rosak. Itu masalah untuk bateri kereta. Okey. Dan dia ni tak perlu ada masalah. Dia ni free maintenance, okey. Dia ni free maintenance. Jadi sangat-sangat senang. Okey. Dia free maintenance. Dan tak perlu check air pun untuk bateri ni. Sangat-sangat senang. Cuma yang jadi masalah kat bateri ni, dia sama macam bateri lori, perlukan maintenance yang kerap untuk kita check juga. Sebabnya dia bukanlah bateri yang didesign untuk solar system. Dan dia juga kebiasaannya tak tahan lama. Kita faham lah, kalau kita pakai alternator yang chargingnya cantik pun, tak kadang-kadang setahun, kadang-kadang tak sampai setahun dah boleh rosak. Lagi pula kita pakai solar system yang chargingnya kadang ada, kadang tak ada. Bergantung pada matahari. Kadang musim hujan dah tak ada, bila musim hujan dia akan jadi masalah, jadi isu. Itu yang jadi kita tak suggest lah guna untuk bateri ni. Okay. Jadi itu untuk bateri free maintenance, bateri kereta. Alright. Jadi saya akan teruskan lagi. Okay, kita akan teruskan lagi tentang bateri yang ketiga. Okay. Jadi ramai yang saya akan tunjukkan satu-satu bateri. Okay, jangan risau. Jadi tuan-tuan akan faham tentang, tuan-tuan akan clear tentang bateri-bateri ni. Okay, seterusnya adalah bateri lead acid. Okay, bateri lead acid ni sangat-sangat popular lah untuk sistem solar, dan ni ramai sangat yang pakai untuk bateri ni. Dan bateri ni memang sesuai pun untuk sistem solar. Kita memang sangat-sangat suggest. Dan dia taklah taklah terlalu banyak kekurangan. Cuma just kekurangan dia yang saya boleh bagi tahu dekat sini, dia berat. Itu yang jadi masalah untuk nak buat satu sistem solar. Okay. Untuk yang buat sistem solar, sebab bateri ni memang kita memang dah didesign untuk solar system. Okay. Dah sangat sesuai untuk solar system, kerana dia sesuai untuk charging yang low M, ataupun M yang dalam keadaan yang tak berapa nak stabil, macam solar system, kadang ada turun, kadang ada naik. Dia sangat sesuai untuk bateri ni. Dan dia pun tak terlalu cepat habis, tak cepat drain. Di bateri ni sangat-sangat bagus untuk yang nak DIY sistem solar. Tak kisah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli bateri yang bersaiz kecil pun tak apa. Sekurang-kurangnya bateri ni jenis lead acid, supaya untuk tuan-tuan DIY solar system tu dapat lebih tahan lama. Dan banyak sangat brand-brand dekat dalam Malaysia ni. Bateri ni sangat-sangat senang untuk didapatkan. Dekat dalam Malaysia ni sangat-sangat senang. Okay, bateri ni sangat-sangat senang untuk dapatkan dekat online market. Ada juga syarikat-syarikat dekat Malaysia ni pun yang jual bateri ni, lead acid ni. Jadi ini adalah bateri yang paling kita suggest lah untuk buat sistem solar. Okay, cuma kelemahan dia sangat-sangat berat. Okay, weak. Okay, dia kelemahan dia dekat berat lah. Jadi dia sangat-sangat masalah dekat berat. Sebab makin besar dia, makin berat dia. Ada yang sampai yang 100 Ah pun sampai 20 lebih kilo, 30 kilo. Jadi untuk sebiji bateri. Jadi perlukan, kalau sampai 200 Ah tu, pernah saya angkat 200 Ah tu sampai 60 kilo, hampir dekat 60 kilo. Jadi sangat-sangat berat. Jadi perlukan 2-3 orang. Kadang-kadang kita kena angkat pakai kita sorong. Itu jadi isu untuk bateri lead acid ni. Okey. Dan harga dia pula boleh tahan sangat-sangat mahal. Okey, itu yang jadi masalah bila orang nak beli. Dan harga dia sangat-sangat mahal. Itu yang jadi masalah untuk orang nak buat sistem solar. Berbanding bateri kereta dengan bateri lori tadi, mungkin dia lebih kurang dalam 5 kali ganda hingga ke 10 kali ganda. Okey, 10 kali ganda harga dia, sangat-sangat mahal. Jadi itu yang jadi isu untuk orang nak beli. Itulah kelemahan dia. Dia berat dan juga dia mahal. Okey. Itu isu untuk bateri yang ketiga. Alright. Jadi saya teruskan lagi. Untuk bateri yang keempat. Okey, bateri yang keempat ni saya rasa ramai juga yang tahu. Okey, saya akan explain. Jadi supaya tuan-tuan tahu kat mana tuan-tuan nak perlu ambil, perlu pilih ikut pada kesesuaian bajet. Okey.
Okey, empat adalah lithium battery. Okey, lithium battery ni saya rasa ada yang tahu, ada juga yang tak tahu. Okey, lithium battery ni sangat-sangat bagus kalau kita pernah main kereta control dulu. Okey, ataupun battery rechargeable. Okey, kalau pernah dengar battery rechargeable, battery kereta control ke. Dulu kita banyak guna dekat benda-benda yang kecil. Okey, rechargeable macam handrail dan sebagainya. Itu adalah yang menggunakan bateri lithium ni. Tapi buat masa dulu sebab bateri ni tak berapa popular, dan jadinya benda ni orang tak pandang sangat untuk sistem solar. Tapi sekarang dah ada yang buat projek menggunakan bateri lithium, buat projek solar. Sebab apa? Untuk bateri ni sangat-sangat banyak kelebihan dia. Okey, yang pertama sekali dia ringan. Okey, dia ringan. Dan dia kapasiti dia pun ada juga yang besar. Okey, sampai macam ni saya tunjuk contoh. Okey, ni adalah 14.8 volt 100 Ah. Okey, jadi bateri ni sangat-sangat boleh juga digunakan untuk sistem solar. Paling sangat-sangat best sebabnya dia ringan, dia senang untuk maintenance dan dia lebih tahan lama dan dia tak mudah drain. Itu yang bagus untuk bateri lithium ni. Yang kita suggest lah kalau tuan-tuan nak buat sistem solar menggunakan bateri lithium. Cuma kelemahan dia yang paling besar yang tuan-tuan nak tahu adalah harga dia sangat-sangat mahal. Inilah yang jadi masalah untuk bateri lithium. Okay, kenapa saya cakap sangat mahal? Sebab setiap bateri ni ada satu sel dia. Okay, untuk sel bateri dia ni, yang nak betul-betul, yang nak original dia punya kapasiti tu, memang sangat-sangat mahal. Tapi kalau untuk yang fake, itu memang sangat-sangat murah. Jadi jangan mudah terpedaya sebab bateri ni banyak sangat fake. Okey, bateri ni banyak sangat fake dekat online market. Jadi sangat-sangat penting untuk tuan-tuan tahu mana satu original, mana satu yang local. Okey, jadi kebanyakan yang murah-murah tu kebiasaannya local lah. Jadi sangat-sangat penting untuk tahu dulu mana satu yang original. Okey, mana satu yang original ataupun fake. Okey, ini antara dua yang tuan-tuan kena tahu, original atau fake. Okey, original atau fake untuk bateri ni. Jadi sangat-sangat penting untuk tuan-tuan tahu. Sebab kalau tuan-tuan tengok, kadang-kadang kapasiti dia sangat-sangat besar, tapi bila kita pakai kadang-kadang tak sampai pun. Jadi sangat-sangat bahaya lah. Sebab ni bila kita dah beli terlalu banyak, tiba-tiba kita sampai dia punya fake dan kita nak DIY solar system, tak dapat daripada kapasiti bateri tu. Itu yang jadi masalah, jadi isu. Jadi untuk yang betul-betul nak original, kebiasaannya cari yang original lah. Cari yang original, yang ada brand. Kebanyakan bateri-bateri macam ni yang brand-brand ada nama Samsung dan sebagainya. Itu brand-brand yang sangat-sangat bagus lah yang tuan-tuan boleh pilih. Okay. Jadi untuk penerangan tentang bateri, inilah 4 bateri yang saya boleh explain untuk hari ni. Jadi tuan-tuan boleh pilih ikut cita rasa tuan-tuan, ikut bajet. Okay. Jadi mana-mana yang tuan-tuan rasa okay, kena dengan bajet, boleh beli. Sebab bila tuan-tuan beli yang murah, banyak maintenance. Bila beli yang mahal, sangat-sangat bagus. Okay, harga mahal tapi produk sangat-sangat bagus. Itu sahaja beza dia. Okay, jadi itu sahaja yang saya nak sharing untuk hari ni. Dan supaya jangan lupa untuk subscribe channel saya di YouTube. Dan juga like, follow di page saya, Pikin. Boleh share dekat saya punya Facebook. Share dekat Facebook kita punya page. Dan follow kita punya sistem solar. Alright, jadi itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum dan salam tenaga hijau.